Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Dr. Lieutenant Kolonel Muhammad Jasmi Abdul Rahman. Kami daripada Kumpulan 3 akan membentangkan artikel kami yang bertajuk Isu dan Kekangan dalam Peningkatan Kualiti Pendidikan Kanak-kanak Orang Asli. Sebelum kami memulakan sesi pembentangan, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu ahli kumpulan kami yang terdiri daripada diri saya sendiri, iaitu Nur Hidayati binti Sitri, Siti Azizah binti Abdullah, Tuan Muhammad Khairul Akmal bin Tuan Hassan dan Marlisa Murdiana binti Muhram. Baiklah, bagi meneruskan sesi pembentangan, saya serahkan kepada rakan saya iaitu Siti Azizah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Azizah binti Abdullah. Nama matrik saya ialah A177900. Jadi saya akan meneruskan untuk bahagian pendahuluan. Negara Malaysia merupakan negara yang mempunyai rakyat yang berbilang kaum seperti Melayu, Cina, India, Kadazan, Dusun, Iban, orang asli dan lain-lain. Orang asli adalah kaum yang diklasifikasikan sebagai komuniti yang terpinggir di mana mereka hidup secara terasing dan tinggal jauh di kawasan pendalaman. Orang asli yang tinggal di kawasan geografi yang terletak jauh menyebabkan kesukaran untuk mendapatkan akses perkhidmatan terutamanya dari segi pendidikan dan kesihatan. Kesukaran untuk pergi ke sekolah kerana jarak yang jauh telah mengukuhkan pegangan masyarakat orang asli bahawa tiada faedah yang diperoleh jika menghantar anak ke sekolah. Kebanyakan ibu bapa pelajar orang asli ini mempunyai taraf pendidikan yang rendah, menyebabkan mereka sendiri tidak mampu untuk membantu anak mereka dalam pembelajaran. Namun, terdapat juga orang asli yang menghantar anak mereka belajar di pekan atau bandar agar tidak ketinggalan dalam proses menuntut ilmu. Kerajaan Malaysia komited dalam meningkatkan kualiti pendidikan negara dengan pelbagai dasar yang telah dilaksanakan. Antaranya ialah dasar ekonomi baru yang memberi penekanan kepada keperluan tenaga kerja dalam bidang sains dan teknologi. Dasar ini juga telah dilaksanakan melalui rancangan Malaysia kedua, iaitu dengan menyediakan suasana persekolahan yang terancang, terkawal, kondusif agar dapat mengembangkan potensi murid ke arah melahirkan model insan yang berkualiti. Kementerian Pendidikan Malaysia juga amat komited melaksanakan transformasi pendidikan yang bermatlamat, melengkapkan semua murid termasuk orang asli dengan segala kemahiran baharu yang diperlukan bagi merebut peluang dan cabaran abad ke-21. Usaha-usaha dalam pendidikan adalah untuk melahirkan generasi muda yang berpengetahuan, mampu berfikir secara kritis, mempunyai sifat kepimpinan, mempunyai kemahiran dan kreatif serta berupaya berkomunikasi dengan berkesan. Secara umum, masyarakat orang asli ini masih kurang berminat dengan pendidikan. Namun, apabila pelbagai pihak mula memberi perhatian akan kepentingan pendidikan dalam kalangan orang asli, ia telah menimbulkan minat mereka dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka. Mereka menjadi lebih sedar tentang perlunya pendidikan. Namun begitu, keadaan ini masih sukar untuk mengubah persepsi mereka terhadap pendidikan kerana kurangnya bantuan dan sokongan pendidikan untuk anak-anak orang asli. Justru, kajian ini dijalankan untuk memberi pendedahan mengenai kepentingan pendidikan dalam kalangan masyarakat orang asli. Di samping itu, kajian ini juga akan mengupas mengenai isu-isu kesan permasalahan tersebut dan mencadangkan penambahbaikan dalam usaha meningkatkan pendidikan mereka. Baiklah, kita akan meneruskan sesi pembentangan ini dengan hasil dapatan kajian perpustakaan iaitu kepentingan pendidikan. Pendidikan dan kerjaya merupakan dua perkara yang berkait rapat dengan taraf atau kualiti hidup sesebuah masyarakat. Ia sering menjadi ukuran untuk menilai tahap kemajuan dalam sesebuah masyarakat. Pihak kerajaan juga meletakkan kualiti pendidikan yang diberi sebagai penanda aras kepada kemajuan dalam membangunkan negara, selain melahirkan masyarakat yang berdaya saing, berpandangan jauh, saintifik serta progresif. Menurut Ma'ruf, iaitu kajiannya pada tahun 2008, keperluan kepada pendidikan sama ada berbentuk formal atau tidak formal merupakan tonggak kepada kehidupan setiap golongan masyarakat pada masa ini. Seterusnya, kajian oleh Nur Azri iaitu pada tahun 2015, melalui pendidikan ia boleh membawa manusia mengecapi tamadun hidup yang lebih tinggi dan menikmati proses kehidupan yang lebih bersistematik. Hal ini bermakna semua individu yang termasuk masyarakat dan pelajar orang asli di negara ini berhak menerima pendidikan yang berkualiti serta berjaya seperti orang lain kerana setiap individu mempunyai potensi untuk berjaya. Seterusnya, kajian oleh Abdul Talib iaitu pada tahun 2003
Penguasaan pendidikan dan peluang pendidikan dalam kalangan anak-anak orang asli adalah faktor penting untuk meningkatkan keupayaan diri dan taraf hidup yang lebih baik, manakala pekerjaan yang memberikan pendapatan yang melebihi keperluan memberi ruang kepada mereka untuk menabung bagi persediaan hari tua atau ketika menghadapi musibah yang berlaku di luar jangkaan. Pendapatan yang lebih juga dilihat membantu masyarakat asli untuk berdaya maju. Justru, pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan kerjaya atau memiliki pekerjaan yang lebih baik. Melalui pendidikan, akan melahirkan masyarakat yang berilmu serta dapat digunakan ketika di dalam pekerjaan. Bagi mencapai hasrat tersebut, kesedaran terhadap pendidikan dalam kalangan pelajar dan ibu bapa atau penjaga orang asli terutamanya adalah amat perlu bagi menjana diri mereka ke arah yang lebih baik dalam kehidupan. Menurut Nurwaliza, iaitu kajiannya iaitu pada tahun 2016, pelbagai usaha telah dilakukan khususnya oleh pihak kerajaan agar masyarakat orang asli dapat dimasukkan dalam arus perdana pendidikan. Namun, usaha mendidik pelajar orang asli perlu diberi penekanan sejak mereka kanak-kanak lagi supaya mereka lebih terdedah kepada proses pengajaran dan pembelajaran. Perkara ini jelas sebagaimana yang disarankan oleh UNESCO dalam program UNESCO Division of Basic Education Early Childhood yang telah memperkenalkan pendidikan awal untuk kanak-kanak orang asli tanpa menghilangkan identiti mereka. Selanjutnya, kajian oleh Hassan iaitu pada 2006 dan Han pada tahun 1987 pula menegaskan bahawa masyarakat orang asli mempunyai hak dan peranan dalam mengisi wawasan negara. Kedudukan dan peranan mereka dalam menyumbang tenaga amat diperlukan dalam pembangunan negara kerana kejayaan mereka meletakkan diri dalam pembangunan negara akan dapat meningkatkan taraf hidup dan mengurangkan jurang kedudukan mereka dengan masyarakat lain. Menurut laporan Jabatan Hal Ehwal Orang Asli iaitu pada tahun 2009, peruntukan bagi program untuk memajukan tahap pendidikan anak-anak orang asli melibatkan peruntukan sebanyak 3 juta lebih. Assalamualaikum, saya Nur Hidayati akan bincangkan isu-isu yang menjadi kekangan kepada peningkatan kualiti pendidikan kanak-kanak orang asli. Baiklah, kini sememangnya isu berkaitan dengan pendidikan telah banyak dibincangkan oleh pengkaji di Malaysia, khususnya berkaitan dengan isu pendidikan masyarakat orang asli. Antara isu yang menjadi kekangan kepada peningkatan kualiti pendidikan mereka ialah ibu bapa orang asli itu sendiri kurang memainkan peranan penting ke arah kejayaan pelajaran anak-anak mereka. Isu ini dapat dilihat melalui kajian Abdul Sukur Syahari et al. Pada tahun 2011 apabila dalam dapatannya menyatakan bahawa ibu bapa orang asli tidak menitik beratkan kepentingan pendidikan anak-anak mereka. Hal ini kerana mereka tidak inisiatif untuk menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif di rumah bagi tujuan pembelajaran anak-anak. Wan Afizi et al. Juga menyatakan bahawa ibu bapa orang asli lebih memilih anak-anak mereka untuk menolong melakukan kerja rumah atau mengikut mereka ke hutan bagi mengumpul hasil hutan berbanding dengan meminta anak-anak mereka untuk mengulang kaji setelah pulang sekolah. Keadaan sebegini telah menyebabkan masyarakat, khususnya anak-anak orang asli, tidak bermotivasi untuk melakukan kerja sekolah dan mengulang kaji pelajaran bagi meningkatkan mutu kualiti pendidikan mereka. Selain itu, isu kedudukan perkampungan yang jauh di pedalaman juga menjadi penghalang kepada peningkatan kualiti pendidikan orang asli. Seperti yang dinyatakan oleh Steve Nettleton, kedudukan geografi penempatan mereka yang terletak jauh di pedalaman telah mengukuhkan pemikiran kebanyakan masyarakat orang asli bahawa tiada faedah untuk menghantar anak-anak mereka ke sekolah. Tambahan pula, Zainal Abidin menyatakan bahawa sebanyak 31.7% perkampungan orang asli terletak di pedalaman, 61.45% di pinggir bandar dan 1.38% di bandar. Keadaan ini dapat dilihat misalnya di perkampungan orang asli di Cenan Cameron Highland. Apabila tiada jalan yang boleh dilalui kenderaan, sebaliknya mereka terpaksa merentasi hutan atau sungai dari kampung orang asli Lemoy untuk memasuki ke kawasan perkampungan atau sekolah. Kedudukan yang jauh terpencil ini juga telah memisahkan mereka dengan perkembangan teknologi dan kemudahan yang disediakan seperti pengangkutan, perpustakaan dan alat perhubungan. Muhammad Jody Saleh et al. Menyatakan bahawa orang asli terlalu bergantung pada hasil hutan atau kehidupan yang berorientasikan hutan sahaja tanpa mengutamakan pendidikan masyarakat.
Isu yang terakhir pula ialah kekurangan kemudahan dan pembangunan infrastruktur. William Hunt 1998 telah menyebut dalam kajian beliau bahawa masalah kegagalan pendidikan murid orang asli seringkali dikaitkan dengan kekurangan kemudahan dan pembangunan infrastruktur. Hal ini turut diakui oleh Suruhanjaya Hak Asasi Manusia atau SUHAKAM bahawa kemudahan asas pendidikan yang tidak lengkap boleh menjejaskan mutu dan prestasi pelajar. Hal ini kerana kemudahan infrastruktur asas seperti air bersih, bekalan elektrik 24 jam, kelengkapan bilik darjah seperti papan tulis, kerusi meja, perabot dan alat pembelajaran yang lain adalah dalam keadaan daif atau tidak mencukupi untuk menghasilkan pembelajaran dan pengajaran yang kondusif. Menurut data SUHAKAM juga, ibu bapa menyatakan antara punca anak-anak mereka tidak ke sekolah adalah kerana masalah pengangkutan dan ketiadaan jalan penghubung ke kampung mereka, di samping kenderaan yang disediakan adalah usang dan kerap rosak. Seterusnya, saya Marlisa Murdiana binti Muhram akan teruskan dengan objektif yang ketiga, yaitu kesan yang berlaku akibat daripada permasalahan dalam pendidikan orang asli. Yang pertama, kesannya adalah pelajar orang asli kurang mahir berbahasa Melayu. Menurut kajian Abdul Sukor et al. Pada tahun 2011, kelemahan bertutur dalam kalangan pelajar orang asli adalah disebabkan penggunaan bahasa ibunda, yaitu bahasa Senai. Mereka bukan sahaja menggunakan bahasa ibunda ketika berinteraksi dengan keluarga, malah mereka turut menggunakannya untuk bertutur ketika berada di dalam kelas dan juga di persekitaran sekolah. Oleh disebabkan bahasa Senai sebagai bahasa pertama, maka bahasa Melayu menjadi bahasa yang kedua dan bahasa Inggeris menjadi bahasa yang ketiga. Persekitaran orang sekeliling yang bukan terdiri daripada orang Melayu juga menyebabkan pengaruh untuk bertutur dalam bahasa Melayu adalah rendah. Kesan yang kedua adalah tahap penguasaan 3M, yaitu membaca, menulis dan juga mengira dalam kalangan orang asli adalah rendah. Menurut kajian Abdul Halim et al. Pada tahun 2021, kekangan seperti tahap accessibility menyukarkan mereka untuk menghantar anak ke sekolah, menyebabkan murid-murid orang asli selalu ponteng dan ketinggalan dalam banyak pelajaran. Amalan guru yang masih kekal dalam kaedah pengajaran konvensional dan tidak mempunyai pengetahuan yang luas mengenai ciri-ciri pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 menyebabkan murid-murid orang asli tidak terdedah kepada perubahan. Manakala Syari et al. Pada tahun 2011 menerusi hasil kajian beliau, mereka mendapati bahawa orang asli yang mengalami masalah dalam menguasai 3M akan mendatangkan masalah penguasaan ilmu pada peringkat selanjutnya. Menurut Pelan Induk Pembangunan 2013 hingga tahun 2025, seramai 4.4% murid sekolah rendah, termasuk murid-murid orang asli, masih belum menguasai kemahiran 3M. Kesan yang ketiga adalah ramai pelajar orang asli yang gagal melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Sebagai contoh, sesetengah pelajar orang asli hanya bersekolah sehingga darjah 6 dan kemudiannya tidak melanjutkan pelajaran ke peringkat sekolah menengah. Seperti mana dalam kajian Nur Bahia et al. Pada tahun 2013, walaupun banyak program yang diadakan oleh pihak sekolah, Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG dan juga Jabatan Kemajuan Orang Asli, anak-anak orang asli masih kurang berminat untuk meneruskan pelajaran mereka. Ibu bapa juga kurang mengambil berat mengenai kehadiran anak-anak mereka ke sekolah, kerana mereka berpendapat walaupun tidak mempunyai pendidikan yang tinggi, kehidupan masih dapat diteruskan. Seterusnya, manakala dalam kajian Hasan pada tahun 2000 dan juga Mustafa Omar, Hod Saleh dan NZ Fatana pada tahun 2012 turut menjelaskan, walaupun keciciran anak orang asli di sekolah rendah telah menurun, iaitu daripada 80% pada tahun 1995 kepada 28.8% pada tahun 2007, namun hanya seramai 189 orang sahaja murid orang asli
yang berada di institusi pengajian tinggi awam. Seterusnya, saya Tuan Muhammad Khairul Akmal bin Tuan Hassan akan meneruskan pembentangan dengan membincangkan tentang cadangan yang boleh dilakukan untuk menangani isu-isu pendidikan kanak-kanak orang asli. Cadangan yang pertama adalah melalui Jabatan Kemajuan Orang Asli. JKOA perlu menyelesaikan masalah dari segi pengangkutan. Mereka perlu menyelesaikan masalah tersebut dengan memperbaiki keadaan jalan-jalan kampung orang asli yang dikatakan tidak selamat dan rata. Keadaan ini boleh menyebabkan ketidakhadiran dan sekaligus menjejaskan prestasi pendidikan kanak-kanak orang asli. Oleh itu, JKOA perlu mewujudkan satu unit pengangkutan bagi sentiasa memantau dan menguruskan hal pengangkutan khususnya yang melibatkan murid orang asli di pedalaman. Cadangan yang kedua adalah merangka dan melaksanakan program. Program tersebut khusus untuk kepada para ibu bapa. Dengan itu, dapat meningkatkan keyakinan dan motivasi para ibu bapa. Program itu juga bertujuan dapat memberi pendedahan kepada ibu bapa mengenai ilmu dalam mendidik anak-anak. Hal ini kerana dorongan dan perhatian ibu bapa begitu penting dalam memastikan kecemerlangan anak-anak mereka. Cadangan yang seterusnya adalah guru atau pegawai pendidikan yang akan berkhidmat di komuniti orang asli perlu diberi khusus atau latihan khas. Hal ini bagi memastikan mereka boleh berbahasa orang asli dan sekurang-kurangnya memahami adat dan budaya mereka. Bukan itu saja, pihak kematian juga boleh menyerap guru terlatih daripada IPG atau universiti awam daripada kalangan komuniti orang asli. Sehingga kini, lebih kurang 15 orang pelajar daripada orang asli yang sedang mengikuti kursus dalam bidang perguruan. Cadangan yang terakhir adalah berkaitan dengan cadangan yang terakhir yang boleh dilakukan untuk menangani isu pendidikan kanak-kanak orang asli ialah dengan pendekatan belajar secara bermain. Bermain adalah merupakan sifat semula jadi kanak-kanak. Dengan itu, bermain akan menjadi perantara dan membantu meningkatkan pembelajaran secara optimal. Secara tidak langsung, pendekatan belajar secara bermain dapat meningkatkan minat dan motivasi kanak-kanak. Bukan itu saja, juga dapat mengelakkan rasa bosan, takut mereka ketika mengikuti pembelajaran di sekolah. Secara kesimpulannya, orang asli merupakan golongan yang masih terpinggil dalam arus pendidikan negara. Oleh itu, pelbagai strategi dan dasar telah dirangka bagi meningkatkan penyertaan orang asli bagi mengurangkan keciciran mereka dalam bidang pendidikan. Oleh itu, semua pihak harus berganding bahu bagi membangunkan pendidikan orang asli. Itu saja pembentangan daripada kami. Sekian, terima kasih.